Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyambung semula apa yang didatangkan dalam kitab Nihayatul Usul. Dan siapa tak faham tanya, jangan malu-malu sebab kita punya waktu dah tak banyak. Sahabat-sahabat kena faham sebab betul balik kena murajaah. Kalau contoh baca lepas ni tak faham juga boleh tanya lagi. Wajibkan si mukallaf untuk memasang azam seandainya mukallaf tersebut ingin menangguhkan pelaksanaan arahan kepada waktu yang lain, tidaklah mewajibkan pembaharuan azam pada juzuk waktu yang kedua. Jadi realiti dalam mazhab Syafi'i kita sekali je. Azam mula-mula tu je. Azam untuk tangguhkan ke pukul berapa contoh. Kemudian kalau tiba-tiba sampai pada waktu tu dia nak tangguh lagi, dia tak perlu azam dah. Cukup dengan satu azam. Bahkan golongan tersebut, ini masih lagi dalam ucapan Imam Haramain dalam kitab beliau Burhan. Al-Burhan fi Usulil Fiqh. Bahkan golongan tersebut menghukumkan bahawa sesungguhnya azam yang pertama akan turut meliputi semua zaman yang akan datang. Jadi azam tak nak sembahyang pada awal waktu itu akan boleh menjadi pengganti untuk apa kita boleh katakan azam pada awal waktu itu berperanan untuk semua juzuk waktu. Mereka tak perlu sampai banyak kali azam, satu azam saja. Azam kali pertama tak nak sembahyang pada awal waktu, nak sembahyang pada juzuk waktu yang pukul 11, pukul 12, pukul 1 katakan. Pukul 1 tiba-tiba tak nak sembahyang, tak perlu azam dah. Sebab cukup dengan azam yang pertama. Jadi azam yang pertama itu dia akan ditarik kepada juzuk waktu yang seterusnya kalau orang tu nak tangguh. Bahkan golongan tersebut menghukumkan bahawa sesungguhnya azam yang pertama akan turut meliputi semua zaman yang akan datang. Dia akan meliputi semua zaman yang akan datang. Maknanya daripada pukul 12 sampai ke pukul 3.30 waktu zuhur, dia berazam saja pada pukul 12 untuk melambatkan sembahyang, maka semua waktu yang seterusnya, katakan bermula pada pukul 1 sampai ke 3.30 cukup dengan azam yang satu tersebut. Seperti, contoh dalam masalah fiqhnya apa? Seperti niat yang meliputi ibadah yang panjang. Niat yang meliputi ibadah yang panjang dalam keadaan jauhnya niat yang dipasang pada awal waktu mengerjakan ibadah dengan waktu selesainya penyempurnaan ibadah. Kita sembahyang, bila kita niat sembahyang bila? Pada mula-mula takbiratul ihram. Perlukah kita setiap kali rokok kena berniat saya masih lagi sembahyang, masih lagi sembahyang? Tak, cukup dengan satu je. Jadi niat yang pertama itu akan ditarik untuk semua juzuk-juzuk sembahyang sampailah salam. Jadi begitu juga dalam isu azam ni. Walaupun azam bukan niat sebab azam mendahului perbuatan. Niat serta menyertai perbuatan. Sama waktu dengan perbuatan. Azam pula bercadang. Kita mempunyai keinginan akan datang akan buat begini. Itu namanya azam. Kalau niat ketika perbuatan itu dilakukan pada awal perbuatan. Jadi dalam masalah niat, apabila satu orang berniat solat zuhur, masa takbiratul ihram dia berniat. Di situlah waktu niat. Perlukah dia berniat seterusnya? Tak. Walaupun dia mungkin dia pun tak teringat pasal niat, tetap sembahyang dia sah. Kerana niat pertama itu akan ditarik untuk merangkumi semua juzuk-juzuk sembahyang. Maka begitu juga dengan isu azam. Apabila dia berazam saja tak nak sembahyang pada awal waktu, maka azam itu akan berperanan untuk semua waktu-waktu yang seterusnya. Sampailah habis waktu sembahyang. Jadi kalau dia nak tangguhkan ke waktu yang lain pula. Tadi cadang asal nak sembahyang pada jam 1. Tiba-tiba tak larat nak solat pada jam 2. Tak perlu berazam dah. Sebab azam yang mula-mula itu akan ditarik untuk semua waktu sembahyang yang berbaki. Jadi kata Imam Isnawi, wa hadzal ladzi qalahu fihi tabyinun li mazhabihim wa jawabun amma qalahu al-musannif. Kenyataan di atas ini, kenyataan Imam Al-Haramain dalam kitab Burhan tadi, yang mana azam cukup sekali dan azam itu pula akan ditarik untuk menyeliputi seluruh waktu. Kenyataan di atas ini yang dinyatakan oleh Imam Al-Haramain mempunyai penerangan terhadap pendirian mereka, iaitu Asy-Syafi'iyah,
yang bersama dengan mazhab yang kedua, di samping merupakan jawapan kepada apa yang telah disebutkan oleh pengarang Minhaj al-Wusul. Sebab Imam Baidawi mendakwa mazhab kedua ini salah kerana menyebabkan akan berlaku banyak kali azam. Kita kata tak, satu je azam. Sebab tadi ada dua kemungkinan. Jadi di sini dia menjawab satu kemungkinan. Iaitu, kalaulah Imam Baidawi kata kena banyak kali azam. Kita kata tak kena banyak kali azam. Cukup dengan satu kali azam. Cukup satu azam, dan azam itu akan ditarik untuk merangkumi semua waktu. وهذان المذهبان متفقان على الاعتراف بالواجب الموسع والثلاثة الآتية منكرة له. Perlu diingatkan bahawa kedua-dua mazhab ini, mazhab pertama dengan mazhab kedua. Mazhab pertama yang tidak mewajibkan azam, mazhab kedua yang mewajibkan azam. Kedua-dua mazhab ini bersetuju untuk mengiktiraf al-wajib al-muwassa'. Ada nama al-wajib al-muwassa'. Adapun tiga mazhab yang akan datang, maka ketiga-tiga mazhab ini menolak wujudnya al-wajib al-muwassa'. Sebab bagi mereka, kewajipan itu tidak muwassa'. Dia sudah ada waktu tertentu yang mesti dibuat pada waktu tersebut. Adapun mazhab pertama dengan kedua tak muwassa'. Cuma beza pertama dengan kedua, mazhab kedua mewajibkan azam. Okey? Baik, kita masuk kepada mazhab yang ketiga. Tiga mazhab berbaki, iaitu mazhab yang ketiga, keempat dan juga kelima. Mazhab sebahagian Syafi'iyah, mazhab Hanafiyah dan mazhab Al-Karhi. Syafi'iyah mengatakan wajib pada awal waktu. Tapi akan dibincangkan lepas ni, betul ke Syafi'iyah sebut begitu? Sebagian Syafi'iyah sebut begitu. Mazhab Hanafi mengatakan wajib pada akhir waktu. Juga akan dibincangkan, betul ke Hanafiyah kata begitu? Dan yang ketiga, Al-Karhi yang mengatakan, nak tahu benda tu jadi wajib tak wajib, tengok dalam akhir waktu, orang itu masih kekal sebagai mukallaf atau tidak. Kalau tak kekal, perbuatan yang dibuat pada awal waktu jadi sunat. وقوله ومنا من قال إلى آخره شرع في ذكر المذاهب الثلاثة المنكرة للواجب الموسع أحدها أن الوجوب يختص بأول الوقت فإن فعله في آخره كان قضاء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة في أول الوقت رضوان الله وفي آخره عفو الله والمراد بقوله ومنا أي ومن الشافعية. Okay. Sekarang kita mula masuk pada mazhab ketiga dengan melihat huraian Imam Isnawi. Kalam Al-Imam Al-Baidawi yang berbunyi di kalangan kami. Ada yang berkata hingga ke seterusnya, huraiannya adalah seperti berikut. Al-Imam Al-Baidawi mula untuk menyebut tiga mazhab yang menolak al-wajib al-muwassa'. Sebab mazhab yang pertama dengan kedua tidak menolak wajib muwassa'. Mereka mengiktiraf wujudnya wajib muwassa'. Namun mazhab yang ketiga, keempat dan kelima ini menolak kewujudan al-wajib al-muwassa'. Mazhab yang pertama, daripada tiga mazhab ni lah, sesungguhnya kewajipan adalah dikhususkan pada awal waktu. Jadi tak ada muwassa' lah. Kena wajib buat awal waktu. Wajib dilakukan perbuatan wajib tersebut pada awal waktu. Seandainya si mukallaf melakukan perbuatan yang wajib tersebut pada akhir waktu, maka perbuatan si mukallaf tadi adalah dianggap sebagai qada'. Dibuat di luar waktu. Sudah dianggap keluar dari waktunya. Jadi qada'. Apa dalil mereka? Ini yang penting ni, kita kena ingat dalilnya. Kalau keluar Allah dan salat di akhir waktu adalah keampunan Allah. Bila sebut keampunan, mereka telah melakukan kesilapan, lalu diampunkan oleh Allah. Jadi tahulah kita sembahyang pada awal waktu itu yang wajib. Di akhir waktu membawa kepada sembahyang di luar waktu. Lalu Allah yang Maha mengampunkan dosa orang tadi. Ini hujah mereka. Sarraha bihil imamu fil ma'alimi khassatan fa inna ibaratal mahsuli wal muntakhabi wa min ashabina.
Al-Imam Ar-Razi telah menyatakan dengan jelas dalam kitab Al-Ma'alim, Ma'alim fi Usulil Fiqh. Imam Ar-Razi ada dua kitab Ma'alim, Ma'alim fi Usulil Fiqh dengan Al-Ma'alim fi Usulid Din. Dua-dua bercetak. Jadi Al-Imam Ar-Razi telah menyatakan dengan jelas dalam kitab Al-Ma'alim, iaitu Al-Ma'alim fi Usulil Fiqh, bahawa golongan tersebut, mazhab yang ketiga ini, siapa dia? Adalah Asy-Syafi'iyah secara khusus. Dalam kitab Al-Ma'alim disebut dengan jelas bahawa mazhab ketiga ini dipegang oleh sebahagian Asy-Syafi'iyah. Ini kerana sesungguhnya lafaz yang digunakan oleh beliau dalam kitab Al-Maqsud dan Al-Muntakhab pula adalah daripada ashab kami. Jadi sebab tu disebut khassatan tu. Sebab dalam Ma'alim dengan jelas-jelas terang Imam Ar-Razi menyebut bahawa mazhab ini adalah mazhab sebahagian Asy-Syafi'iyah. Kalau dalam Al-Mahsud dengan Al-Muntakhab disebut wa min ashabina. Masih lagi kita, apa dia? Ashabina ni maksudnya ashabina Asy-Syafi'iyah atau ashabina Al-I'tiqadiyah, Al-Asy'ariyah. Jadi dengan kitab Al-Ma'alim, tahulah kita. Dan kitab Ma'alim kitab yang terakhir berbanding dengan tiga kitab ni. Mahsul dulu, kemudian Muntakhab, kemudian akhir sekali adalah Al-Ma'alim. وَهَذَا الْقَوْلُ لَا يُعْرَفُ فِي مَذْهَبِنَا. Sekarang Imam Isnawi akan mula mengkritik Imam Al-Baydawi dan juga Al-Imam Al-Razi lah, saya tak langsung, yang mengatakan mazhab ketiga ini mazhab sebahagian Asy-Syafi'iyah. وَهَذَا الْقَوْلُ لَا يُعْرَفُ فِي مَذْهَبِنَا وَلَعَلَّهُ الْتَبَسَ عَلَيْهِ بِوَجْهِ الْإِسْتَخْرِ حيث ذهب إلى أن وقت العصر والعشاء والصبح يخرج بخروج وقت الاختيار. نعم نقله الشافعي في الأم عن المتكلمين. Kata Imam Al-Isnawi, pandangan ini yang menyatakan bahawa kewajipan adalah dikhususkan kepada awal waktu adalah pandangan yang tidak dikenali di dalam mazhab kami, iaitu mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Sebab Imam Isnawi pun Syafi'i mazhaban, dan beliau juga seorang yang mutabahid dalam mazhab Syafi'i. Jadi kata Imam Isnawi, kalau kita rujuk kitab fiqh kita, tak jumpa mazhab ni. Jadi kata Imam Isnawi, mari mana kesilapan ni yang mengatakan ini adalah mazhab sebahagian Asy-Syafi'iyah, yang mengatakan wajib pada awal waktu. Kata Imam Isnawi, berkemungkinan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sebab Imam Ar-Razi yang sebut dengan jelas dalam kitab Al-Ma'alim. Lalu ini yang difahami daripada ucapan Al-Baydawi. Sebab Imam Baydawi menghuraikan membuat ringkasan daripada kitab Al-Mahsud dan Al-Muntakhab. Jadi Al-Mahsud Al-Muntakhab karangan Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi menjelaskan dalam kitab Al-Ma'alim bahawa mazhab ketiga ini mazhab sebahagian Asy-Syafi'iyah. Jadi kata Imam Al-Isnawi, berkemungkinan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi terkeliru dengan pandangan seorang ulama besar dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i yang bernama Al-Istakhri. Kerana beliau berpandangan bahawa sesungguhnya waktu salat asar, isyak dan subuh akan tamat dengan tamatnya waktu al-ikhtiyar. Okey, waktu ikhtiyar ni apa benda pula? Kalau kita buka dalam mazhab Syafi'i kita, sembahyang ini dia ada waktu, awal waktu, akhir waktu, tapi tengah-tengah tu ada nama-nama dia. Ada waktu al-fadilah, ada waktu al-ikhtiyar, ada waktu al-karahah, ada waktu al-jawaz. Jadi, apa maksud waktu al-ikhtiyar? Bagi sembahyang asar, isyak dan subuh. Waktu ikhtiyar, sembahyang habis waktu al-ikhtiyar bagi sembahyang asar adalah apabila bayang satu benda itu menyamai 2 kali ganda benda yang dibayangi. Dia panggil ila zillil mislain. Dalam kitab fiqh sebut ila zilli al-mislaini. Bila kita cacak pen contoh, bila akan masuk waktu zuhur? Bila wujud bayang.
Bila wujud sikit je bayang, masuklah waktu zuhur. Itu setelah kita kira lah, wujud tak bayang sewaktu matahari tegak atas kepala. Kalau tak ada bayang langsung, ketika matahari tegak atas kepala, tak berbayang langsung. Dan benda ni jarang lah, setahun 2 kali macam tu kot. Memang tak berbayang langsung. Betul-betul matahari terpacak atas kepala kita. Kalau kita tegakkan pen ni, biasanya dia akan timbul bayang sikit. Jadi bayang sikit itu kita kira berapa? 2 cm katakan. Bila bayang jadi 2 cm lebih, masuklah waktu zuhur. Okey, jadi katakan sewaktu kita cacakkan pen ni di atas tanah, pen ni katakan 10 cm 10 cm 10 cm ke ni? Entah. Boleh kot, entah bila 10 cm. Katakan pen ni 10 cm. Jadi apabila matahari tegak di atas kepala, katakan hari itu ada bayang sikit. Bila matahari tegak atas kepala, ada bayang sikit. Bayang tu katakan 1 cm. Jadi apabila jadi 1 cm point sekian masuk zuhur. Okey, bila pen ni bayang dia 5, band ni dia adalah tinggian dia 10 cm. Dalam masa yang sama, bayang yang ketika matahari tegak atas kepala tu 1 cm, contoh kan. Jadi bila masuk waktu asar, apabila cm point sekian. Okey, pen ni tegak dia 5 cm. Jadi apabila bayang itu adalah 5 cm campur dengan 1 tadi, 6 cm, tak masuk lagi. Tapi bila 6 cm point sekian, masuklah waktu asar. Okey? Okey. Bila masuk waktu asar, bilakah waktu habis waktu ikhtiar? Waktu ikhtiar kali 2 jadi 10 cm. Wujudnya bayang tadi adalah 1 cm. Jadi apabila bayang berjumlah 11 cm, maka berakhirlah waktu al-ikhtiyar. Berakhirlah waktu al-ikhtiyar. Masuklah waktu al-jawaz dalam mazhab Syafi'i kita. Asal tak habis lagi. Tapi waktu yang bagus, yang dituntut, sudah habis. Tinggallah waktu yang kena sembahyang lah. Tapi pahalanya tak sebanyak macam pahala sebelumnya. Itu adalah waktu al-ikhtiyar bagi sembahyang asar. Waktu ikhtiar bagi sembahyang isyak pula, apabila berlalu 1/3 malam. 1/3 malam. Maghrib masuk pukul 6.30. Sekarang kan, lebih kurang lah 6.30. Bila masuk maghrib, masuklah malam. Subuh ke 3.30. Jadi 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30. Jadi malam 9 jam. 1/3 daripada 9 berapa? 3. 3 jam, 3 jam, 3 jam, jadi 9 jam. Jadi apabila berlalu 3 jam yang pertama, maknanya 6.30, 7.30, 8.30, 9.30. Isyak masuk berapa? Pukul 8 kan? Lebih kurang. 8, ya ke 6.30? Ya, lebih kurang. Lupa dah. Ya, hafal waktu berbuka je. 8.30. Pukul 8 lebih kurang tak? Okey, lebih-lebih. Katalah pukul 8. Jadi, apabila masuk isyak pukul 8, dia akan jadi mula-mula dia awal waktu tu, waktu fadilah lah. Kemudian selepas tu, berterusan dengan waktu al-jawaz. Bila habis waktu al-jawaz, waktu al-ikhtiyar, bila habis waktu ikhtiar bagi sembahyang isyak, apabila berlalu 3 jam daripada maghrib. Jadi, 6.30, 7.30, 8.30, 9.30. Jadi siapa yang sembahyang pukul 9.31, dia telah sembahyang di luar waktu ikhtiar. Okey, bilakah pula habis waktu ikhtiar bagi sembahyang subuh? Waktu ikhtiar bagi sembahyang subuh habis apabila tanah sudah mula cerah. Kalau kita hari ni sebab lampu kan, jadi tak zahir lagi sangat tu. Tapi kalau kita sembahyang di kampung-kampung yang tak ada lampu, balik kampung kita yang memang kampung kita tu memang rumah pula sebuah je. Bila masuk subuh tu menggelap. Akhirnya bila dah habis sembahyang subuh tu biasa gelap lagi. Tunggu sikit, tanah dah mula cerah. Kita boleh nampak muka orang, dah kenal orang sekian-sekian. Itu maknanya sudah isfar, sudah tanah mula cerah. Tapi subuh tak habis lagi.
Cuma bila cerah saja tanah, berakhirlah waktu ikhtiar. Jadi, di sisi al-istakhri, sembahyang asar habis apabila habis waktu ikhtiar. Sembahyang isyak habis waktunya apabila habis waktu ikhtiar. Sembahyang subuh habis waktunya apabila habis waktu ikhtiar. Ini adalah pendapat istakhri yang bercanggah dengan apa yang dipegang oleh mazhab kita. Istakhri ini ulama usul mazhab Syafi'i jugalah. Namun pendapat muktamad bukan pendapat beliau. Pendapat muktamad, bila habis asar, bila masuk maghrib. Bila habis isyak, bila masuk subuh. Bila habis subuh, apabila matahari keluar daripada ufuk. Sebelum tu tanah dah cerah dah, tapi tak keluar lagi matahari, subuh masih ada. Jadi maknanya istakhri berpendapat habis waktu bagi sembahyang asar, isyak dan subuh apabila habis waktu ikhtiar. Okey, apabila istakhri berpendapat begini, kata Imam Asnawi, mungkin Imam Ar-Razi oleh kerana beliau baca pandangan istakhri ni, beliau tersilap dalam memahami pendapat istakhri, lalu beliau mengatakan ada di kalangan Asy-Syafi'iyah yang mengatakan wajib pada awal waktu. Sedangkan mazhab istakhri tidak menunjukkan wajib pada awal waktu. Cuma mazhab istakhri mengatakan habis waktu apabila habis waktu ikhtiar bagi 3 sembahyang ni. Jadi daripada awal waktu sampai sebelum habis waktu ikhtiar boleh sembahyang di mana-mana. Jadi berlaku wajib muasak juga bagi beliau. Cuma habis waktu yang cepat. Jadi si istakhri kalau tak sembahyang, baru sembahyang isyak pukul 9.30, qada lah. Patutnya sembahyang pukul 8 tadi, 8.30, 8.45, 9, lagi 9 suku. Sembahyang, tak apa. Tapi sampai 9.31 dah habis waktu. Kita kata mana habis lagi, subuh tak masuk. Memang subuh tak masuk, kata istakhri. Tapi waktu dah habis. Kita kata tak, kami tak pegang begitu. Bagi kami, yang habis waktu ikhtiar. Tapi masih ada lagi waktu boleh sembahyang. Belum habis waktu penuh. Bila habis betul-betul waktu sembahyang isyak? Bila azan subuh. Bila terbit fajar sadiq, baru habis. Jadi mazhab istakhri, dia masih ada wujub muasak. Imam Ar-Razi, kata Imam Istawi, mungkin salah faham. Iaitu menganggap istakhri berpendapat wajib pada awal waktu. Sedangkan mazhab istakhri tidak mengatakan wajib awal waktu. Jadi sebab tu kata Imam Ar-Razi, berkemungkinan Al-Imam Ar-Razi terkeliru dengan pandangan seorang ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i yang bernama Al-Istakhri, kerana beliau berpandangan bahawa sesungguhnya waktu salat asar, isyak dan subuh akan tamat dengan tamatnya waktu al-ikhtiyar. Jadi mungkin kerana baca tu tersilap, kata Imam Isnawi, lalu Imam Razi menganggap Istakhri berpendapat wajib dalam masalah solat ini adalah wajib pada awal waktu. Tidak ada istilah muasak. Sedangkan kalau kita halusi, pendapat Istakhri ada unsur muasaknya. Cuma habis cepat muasaknya. 9.30 dah habis dah isyak. Kita daripada 8.30 sampai nak pukul 3.30. Beliau daripada pukul 8, kita pukul 8 sampai pukul 3.30. Sekarang ni lah lebih kurang. Isyak start pukul 8, habis subuh, masuk subuh 3.30. Jadi daripada pukul 8 sampai sebelum pukul 3.30, itu waktu isyak. Mazhab Istakhri pula daripada pukul 8 sampai pukul 9.30. Sejam setengah. Dia kurang sejam setengah je waktunya. Sekarang lah. Jadi ada juga unsur muasak, tetapi agak cepat habis. Tapi ada juga unsur muasak. Namun Imam Ar-Razi faham ini mazhab yang menafikan muasak. Sebab mengatakan ini mazhab yang ketiga yang mengatakan wajib pada awal waktu. Tak sembahyang awal waktu, sembahyang di akhir waktu sudah menjadi qada. Jadi mungkin ini sebabnya. Jadi kalau keluar matan ni, saya sebabkan kena keluarkanlah. Wal la'alla al-Imam Ar-Razi iltabasa alaihi ra'yu al-Istakhri. Haitsu innahu qala inna salata az-zuhri wal salata al-'asri wal isya' was subh intaha waqtuha bi intihai waqti al-ikhtiyar. لكن هذا المذهب لا يدل على أن الموسع
labudda an nuaddiyahu fi awal waqt. Faltabasa alaihi al-Imam Ar-Razi. Ya, tiba ya ni. Naam, naqalahu Syafi'i fil ummi 'anil mutakallimin. Ya tiba-tiba ni maksudnya tetapi. Dipanggil lil-istidrak. Ini dalam kitab turas selalu kita jumpa tiba naam. Bukan ada orang soal jawab, tak ada. Naam ni sebenarnya walakin. Kalau kita baca ucapan yang mula-mula, bukan kita, tak ada langsung lah dalam kenyataan ulama kita, baik Imam Syafi'i, baik ashab yang mengatakan bahawa wajib perbuatan ni pada awal waktu. Tak ada langsung lah. Kita tak ada. Lepas tu sebab walakin hunak kalam Sayyidina al-Imam Syafi'i nafsih. Maknanya ada juga, tetapi Imam Syafi'i bukan mengatakan itu pendapat beliau. Beliau menukilkan pendapat orang lain. Sebab itu sebut na'am naqalahu Syafi'i fil 'anil mutakallimin wa laysa 'an nafsihi hatta yunsab hadha ar-ra'yu bi annahu ra'yuhu. La, huwa faqat qal al-mutakallimun zahabu ila kaza wa kaza. Jadi menisbahkan satu pendapat kepada orang lain tidak menunjukkan kita setuju. Lepas tu sebut ya, itu tetapi. Bukanlah nak kata langsung Syafi'iyah tak ada sebut mazhab ni. Ada, tapi hanya menyebut dari sudut menukilkan. Bukan menyebut dengan mengatakan itu pendapat mereka. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i telah menukilkan pandangan yang mengatakan bahawa kewajipan adalah dikhususkan kepada awal waktu di dalam kitab tetapi daripada golongan Al-Mutakallimin. Bukan menyatakan itu pandangan beliau sendiri. Jadi ini adalah huraian bagi mazhab yang ketiga tadi. Dan kita pun nampak di mana asal puncanya, macam mana boleh dikatakan itu wa minasy-Syafi'iyah. Mungkin kerana tersilap faham terhadap pandangan Al-Istakhri, kemudian mungkin tambah lagi silap faham dengan kenyataan Imam Syafi'i. Seakan-akan itu pendapat Imam Syafi'i, sedangkan itu bukan pendapat Imam Syafi'i, itu pendapat Al-Mutakallimin yang Imam Syafi'i sebut dalam kitab Faqal, apa ucapan Imam Syafi'i? Faqal wa qala qaumun min ahli al-kalami wa ghairihim mimman yufti mimman yaqul inna wujubal hajji 'ala al-fawr inna wujubas salati yakhtassu bi awwalil waqti hatta law akharahu 'an awwali waqtil imkan 'asa bit ta'khir intaha wa hadha yahtamilu aidan ay yakun sabab hadzal ghalat. Al-Imam Asy-Syafi'i telah berkata, yang dalam kitab ini kenyataan beliau. Satu kumpulan daripada Ahlul Kalam. Sebab tu dia kata Imam Isnawi, Imam Asy-Syafi'i menukilkan pandangan ini daripada golongan Mutakallimin. Sebab Imam Syafi'i kata apa? Wa qala qaumun min ahlil kalam, ay minal mutakallimin. Wa ghairihim, ay wa ghairil mutakallimin. Mimman yufti, ay minal lazina lahum haqqun fil futya ay wasalu rutbatal ijtihad. Sebab bukan semua orang berhak bercakap dalam masalah hukum. Walaupun dia faqih, dia hebat dalam ilmu kalam, hebat ilmu hadis, kalau tak sampai tahap ijtihad tak berhak untuk mengeluarkan pendapat dalam masalah fiqh. Cuma dalam isu ini, mereka ini kata Imam Syafi'i, walaupun mereka ini orang yang hebat dalam ilmu kalam, dalam masa yang sama mereka juga sampai ke tahap berhak memberikan fatwa, itu berhak sampai ke tahap ijtihad. Mimman yufti, mimman yakul, dalam masa yang sama mereka mempunyai pendapat wajibnya haji itu hendaklah dibuat secara segera. Satu kumpulan daripada ahli kalam dan selain daripada mereka yang terdiri daripada kalangan orang yang mempunyai kelayakan untuk berfatwa, yang mereka ini adalah daripada kalangan individu yang berpandangan bahawa sesungguhnya kewajipan haji adalah secara segera. Mereka ini telah berpandangan bahawa sesungguhnya kewajipan salat apa dikhususkan pada awal waktu. Jadi Imam Syafi'i kata ada satu kumpulan, ada beberapa kumpulan, adalah tak tahulah seorang kedua orang, kita tak tahu. Adalah sekumpulan di kalangan ulama-ulama yang mereka ini mahir dalam ilmu kalam. Cuma dalam masa yang sama kata Imam Syafi'i, mereka ni sampai tahap ijtihad. Kebetulannya pula mereka punya satu pendapat dalam masalah fiqh, iaitu haji mesti dibuat secara segera. Jadi mereka ni
yang mereka ni ulama, sebahagian daripada ulama kalam, dan mereka ni layak untuk berfatwa, dan kebetulannya dalam masalah haji pendapat mereka wajib tunaikan haji secara segera. Mereka ni mempunyai pendapat yang satu lagi pula, apa dia? Wajib sembahyang pada awal waktu. Sesungguhnya kewajipan salat adalah dikhususkan pada awal waktu, sehingga sekiranya si mukallaf melambatkan salat daripada awal waktu al-imkan, waktu kemampuan lah, sebab kalau tengah tidur tiba-tiba tersedar, dah dekat akhir waktu, ketika itu itulah waktu imkannya. Tapi kalau pada awal waktu dia sedar, dan dia pula tak ada sebarang hadas, dia tak ada sebarang mani', maka itulah waktu imkannya, waktu dia sudah boleh untuk melakukan salat, tidak punya halangan. Tapi dia tak sembahyang pada waktu tersebut, maka mukallaf tersebut telah melakukan maksiat dengan sebab kelambatan tersebut. Jadi sekarang ini kalangan Imam Syafi'i ke? Ini bukan pendirian Imam Syafi'i. Cuma Imam Syafi'i menukilkan bahawa ada orang di kalangan ulama Ahlul Kalam yang kebetulan mereka pula sampai ke tahap ijtihad, yang kebetulan pula dalam masalah fiqh mereka berpendapat haji wajib secara segera. Mereka ini pula bila kita tanya semayang bila wajib, kalau haji mesti segera, kalau semayang awal waktu. Sebab dah kalau haji pun segera, semayang pun kena segera lah. Mereka kena semayang pada awal waktu. Kalau tak semayang pada awal waktu, apa yang berlaku? Mereka telah melakukan dosa, maksiat. Jadi pendapat ini pendapat sebahagian ulama, bukannya pendapat Imam Syafi'i. Jadi kata Imam Isnawi, kalam al-Imam Asy-Syafi'i ini juga dijangka sebagai sebab kepada kesilapan ini, iaitu kesilapan Imam Al-Razi yang menukilkan bahawa ada di kalangan fuqaha kita dalam mazhab Syafi'i yang berpendapat bahawa kewajipan dalam wajib muasa' hanya khusus pada awal waktu sahaja. Okey? Sonok ke daurah? Ya Rabb, moga-moga semua najah. Ya Rabb. Tapi jangan lupa merajah balik. Yang lebih mencabar sebenarnya telah selesai, iaitu al-majmu'i al-kulli al-majmu'i at-tafsil tu jangan lupa tu. Itu kalau dah lupa tu kena dengar balik. Okey, kita masuk pada mazhab yang kedua, iaitu mazhab yang keberapa ni? Yang keempat lah daripada keseluruhannya. Al-thani أن الوجوب يختص بآخر الوقت فإن فعل في أول الوقت كان تعجيلا ويصير كمن أخرج الزكاة قبل وقتها ومقتضى هذا الكلام أن تقع الصلاة نفسها واجبة ويكون التطوع إنما هو في التعجيل kaman ajjala dainan au zakatan. Okey, mazhab yang kedua. Sesungguhnya kewajipan itu hanya dikhususkan kepada akhir waktu. Sekiranya si mukallaf melakukan perbuatan yang disuruh oleh syarak pada awal waktu, maka perbuatannya adalah dianggap sebagai melakukan perbuatan sebelum tiba waktunya. Si mukallaf ini adalah seperti seorang yang mengeluarkan zakat sebelum waktu kewajipan zakat. Ya subhanallah, kita bulan Ramadan tak? Kalau bayar zakat sekarang boleh tak? Boleh tak bayar zakat sekarang? Saya tak tahu. Zakat apa? Zakat fitrah. Boleh tak? Dah wajib dah ke? Bila wajibnya? Apabila kita sempat menghirup udara akhir Ramadan dan menghirup pula udara malam pertama Syawal. Kita pun tunggu sampailah pada akhir Ramadan. 3 saat, lebih kurang 3 saat sebelum nak azan tu, kita pun masih hidup. Kemudian Allah masuk maghrib. Dan akhirnya diberitahu maghrib itu adalah malam raya. Ketika itu kita sudah hidup pada akhir Ramadan dan hidup pada awal Syawal. Ketika itu barulah wajib zakat. Sebab tu siapa yang meninggal sebelum itu, dia tak wajib zakat. Siapa yang lahir lepas azan, tak wajib zakat. Sebab dia tak sempat
menghirup 2 udara tadi. Habis yang kita sekarang ni bayar zakat siap-siap ni macam mana? Dah wajib ke? Tak wajib lagi lah maknanya. Mari kita, kalau kita bayar zakat sekarang, zakat kita itu sebelum waktu. Kita bayar cepat maknanya. Okey? Jadi dia kata dalam masalah wajib muwassa' ni, yang wajibnya pada akhir waktu, bukan pada awal waktu. Okey? Kalau buat juga pada awal waktu, dia dianggap sebagai ta'jil. Kita bayar cepat, kita lakukan cepat. Kalau bayar sebelum waktunya. Sama macam zakat tadi lah. Dia bayar zakat sebelum waktu kewajipan zakat. Maksud yang difahami berdasarkan kalam ini yang mengatakan bahawa kewajipan itu hanya khusus pada akhir waktu adalah solat yang dikerjakan pada awal waktu itu sendiri tetap menjadi solat yang wajib. Macam zakat lah. Kita bayar zakat sekarang. Zakat kita tu hukumnya apa? Wajib. Walaupun belum lagi sampai kewajipan tu. Tapi dihukumkan sebagai wajib dah. Cuma kita bayar cepat. Sebelum masuk waktu. Tapi syarat mengiktibar bahawa perbuatan itu dianggap wajib. Jadi sembahyang yang didirikan pada awal waktu itu kerana ada tuntutan bersyarak untuk sembahyang pada awal waktu. Namun walaupun pada awal waktu sebenarnya sembahyang hanya betul-betul menjadi wajib apabila akhir waktu. Kalau sembahyang pada awal waktu, maka sembahyang yang kita lakukan itu diiktibar jugalah sebagai sembahyang yang wajib walaupun kewajipan belum masuk lagi. Macam zakat tadi lah. Kita bayar zakat sekarang. Sekarang baru Ramadan, belum lagi akhir Ramadan dan belum lagi kita sempat pada awal Syawal. Namun kalau kita bayar zakat sekarang, zakat itu dinamakan zakat sunat ke? Zakat wajib juga. Cuma dah masuk ke waktu wajib? Belum masuk lagi. Sunat hanyalah berlaku pada tindakan mempercepatkan solat di awal waktu. Seperti seseorang yang menyegerakan pembayaran hutang dan zakat sebelum daripada waktu yang sepatutnya. Macam zakat tadi selesai lah. Faham jelas Hutang pun macam tu juga. Kita janji dah. Bila bayar hutang? Akhir bulan. Tiba-tiba tengah bulan nak bayar. Wajib ke bayar? Tak wajib lagi. Tapi kalau bayar? Kamu tidak melakukan perbuatan wajib. Nanti akhir bulan bayar lagi. Tak begitu. Seronok lah orang yang bagi hutang kan. Baik, bila dia bayar pada tengah bulan, walaupun asalnya berjanji akhir bulan baru nak bayar, dia telah melunaskan kewajipan. Tapi kalau dia tak nak bayar pada tengah bulan, dia tidak berdosa sebab belum lagi sampai waktu wajib. Wa qad dzakara fil burhani ma yaqtadihi lakin naqala al-Amidi wa Ibn al-Hajib wa ghairuhuma an hadzal qail annahu yaqa'u naflan. Jadi berlaku khilaf juga sebenarnya. Yang kita faham daripada ucapan Imam Baydawi, orang yang melakukan solat bagi mazhab ini, mazhab yang keempat ini, kalau kita buat perbuatan itu sebelum waktu, perbuatan itu tetap dihukum sebagai perbuatan wajib walaupun waktu belum masuk. Namun Imam Haramain menakalkan yang lain pula. Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini telah menyebut dalam kitab beliau Al-Burhan. Al-Burhan fi usul al-fiqh. Akan kenyataan yang menunjukkan bahawa salat yang dibuat di awal waktu tetap dianggap wajib. Dan tindakan mencepatkan salat di awal waktu sahaja yang dianggap sunat. Ini samalah macam yang tadi. Wa qad dzakara fil burhan ma yaqtadihi. Kalau kita baca kitab Al-Burhan, kenyataan Imam Haramain sama dengan apa yang kita faham tadi, iaitu yang wajib akhir waktu. Tapi kalau buat awal waktu, perbuatan tadi dianggap juga wajib walaupun waktu wajib belum masuk lagi. Cuma walakin naqal al-Amidi. Tetapi al-Amidi, Ibnul Hajib dan selain daripada mereka berdua telah menukilkan daripada orang yang bercakap ini, iaitu mazhab yang keempat, bahawa sesungguhnya perbuatan mengerjakan salat pada awal waktu akan menjadi sunat. Jadi sekarang berlaku juga perbezaan pandangan ulama usul dalam menentukan status pandangan mazhab yang keempat.
Okey, semua sepakat mengatakan mazhab yang keempat kata yang wajib pada akhir waktu. Soalan, kalau buat pada awal waktu, apa status perbuatan yang dibuat pada awal waktu? Apa yang kita faham daripada kenyataan Imam Al-Haramain, perbuatan pada awal waktu berdasarkan mazhab yang keempat tetap dianggap wajib oleh mereka. Cuma waktu je tak masuk lagi, macam zakat tadi. Tetapi berdasarkan apa yang kita baca daripada kitab Al-Imam Amidi pula dengan Ibnul Hajib dan selain daripada mereka dua, kenyataan mereka pula menunjukkan bahawa mazhab keempat ini menyatakan siapa yang melakukan perbuatan tersebut pada awal waktu, perbuatan itu jadi sunat, tak jadi wajib. Sebab tak, di sisi Imam Haramain faham mazhab yang keempat mengatakan perbuatan yang dibuat lebih awal itu tetap dianggap wajib. Yang sunat, apa dia? Sunat mempercepatkan tu, itu yang sunat. Tetapi perbuatan itu dihukum sebagai wajib. Di sisi Imam Al-Amidi pula, bagi beliau, mazhab keempat sebenarnya berpendapat siapa yang buat pada awal waktu, perbuatan itu tak jadi wajib, dia jadi sunat je. Sebab Al-Amidi wa Ibnul Hajib wa ghairuhuma anna al-mazhab ar-rabi' dhahaba ila anna man fa'ala. Okey, selesai kita dalam melihat apakah kefahaman ulama usul terhadap mazhab ini. Kemudian sekarang kita akan tengok kenyataan Imam Baydawi, Imam Isnawi yang mengatakan mazhab ini sebenarnya salah. Mazhab yang keempat ni tak kiralah berdasarkan kefahaman Imam Baydawi, Imam Haramain ke, berdasarkan kefahaman Imam. Jadi ini mazhab yang keempat berdasarkan susunan penuh. Atau kita kata ni mazhab yang kedua berdasarkan tiga yang terakhir. Mazhab ini adalah salah kerana tindakan mengerjakan solat pada awal waktu tidak akan sah dengan niat at-ta'jil secara ijma', sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Ibnu Tilmisani dalam kitab Syarhul Ma'alim. Siapa karang kitab Ma'alim? Imam Ar-Razi. Jadi Imam At-Tilmisani menghuraikan kitab Al-Ma'alim, lalu kitabnya dikenali dengan nama Syarhul Ma'alim. Jadi dalam kitab Syarhul Ma'alim, Imam Ibnu Tilmisani menyatakan secara ijma', kalau orang sembahyang zuhur pada awal waktu, usalli ta'jil az-zuhri, sah ke niat tadi? Tak sah bil ijma'. Apa maksud dia? Maknanya waktu itu sudah menjadi waktu wajib, tak ada istilahnya ta'jil. Kalau betul mazhab yang keempat yang mengatakan wajib pada akhir waktu, kalau sembahyang pada awal waktu tu ta'jil, maka semestinya sah niat tu sebab kena dengan realiti. Tapi yang berlaku tidak, tak sah di sisi ulama kita secara ijma'. Kalau seseorang berniat ta'jil, siapa sembahyang nawaitu ta'jil salatil zuhri, dia azan zuhur je dia pun kata usalli az-zuhra ta'jilan, batal sembahyang dia kerana niat dia tak sah. Jadi ini menunjukkan bahawa akhir waktu bukan wajib, bukanlah waktunya. Bahkan sebenarnya waktu telah masuk bermula daripada awal waktu. Maka terbatallah kenyataan mazhab yang kedua ini, iaitu mazhab yang keempat berdasarkan kiraan penuh, atau mazhab yang kedua berdasarkan kiraan tiga yang terakhir. Terbatallah kenyataan mazhab yang kedua ini yang menyatakan bahawa tindakan melakukan al-wajib al-muwassa' pada awal waktu adalah ta'jil. Sebab kalau betul dia ta'jil, nescaya niat ta'jil adalah sah. Namun tak sah niat ta'jil, maka tahulah kita bahawa tidak wujud ta'jil. Bila tak wujud ta'jil, terbatallah mazhab yang kedua ini. Okey. Clear semua? Okey. Kita masuk pada mazhab yang ketiga. Qala rahimahullah azza wa jal, wa thalithu wa huwa ra'yul karhi min al-hanafiyyah anna al-atiya bi salati fi awwal al-waqti in adraka akhir al-waqti wa huwa ala sifati at-taklif kana ma fa'alahu wajiba wa in lam yakun ala sifatihim bi an kana majnunan aw haidan aw ghayra dhalik kana ma fa'alahu nafla hakadha dzakarahu fil mahsul wal muntakhabi wa ghairihima. Mazhab yang ketiga. Pandangan ini adalah pandangan Al-Karhi yang merupakan salah seorang ulama daripada Al-Hanafiyah.
Okey, Al-Karhi ni Hanafi mazhab, tapi dia tak sama dengan mazhab yang sebelumnya. Dia kata bukan akhir waktu, tapi akhir waktu itu adalah penentu. Sama ada perbuatan yang dibuat pada awal waktu menjadi wajib atau tidak. Mazhab ini adalah pandangan Al-Karhi yang merupakan salah seorang ulama daripada Al-Hanafiyah. Pandangan beliau ialah sesungguhnya orang yang melakukan salat pada awal waktu, sekiranya dia terus hidup sehingga dapat bertemu dengan akhir waktu, dalam keadaan dia masih bersifat dengan sifat taklif, maka apa yang dilakukan olehnya adalah perbuatan yang wajib. Dia sembahyang zuhur, azan-azan zuhur sembahyang terus. Di sisi Al-Karhi, sembahyang ni wajib atau tak wajib? Dia kata nanti dulu, tunggu jap. Tunggu sampai akhir waktu. Tunggu, pukul 3.30 masuk asar. Macam mana orang tadi? Waktu itu adalah dihukum, distatuskan sebagai sembahyang yang wajib. Kalau sebaliknya, maka kita hukumkan sembahyang itu sebagai sembahyang sunat di sisi Al-Karhi. Sekiranya si mukallaf tersebut tidak bersifat dengan sifat seorang mukallaf pada akhir waktu, gambarannya seperti mukallaf tersebut menjadi gila. Awal waktu elok, akhir waktu gila tu. Awal waktu tidak dijatuhkan sebagai hukum sembahyang yang wajib. Sebaliknya distatuskan sebagai sembahyang sunat. Beginilah yang disebutkan oleh Al-Imam Ar-Razi di dalam Al-Mahsul, Al-Muntakhab dan selain daripada dua kitab ini. Okey, sekarang kita akan masuk kepada satu persoalan yang kita nak tahu, apa pendirian Al-Karhi. Namun ulama usul berbeza pendapat pula dalam memahami apakah pendirian Al-Karhi. Macam tadilah, ulama usul berbeza pendapat dalam menentukan apakah pendirian mazhab yang keempat. Sekiranya orang itu buat pada awal waktu, adakah sembahyang itu dijatuhkan sebagai wajib atau sunat? Imam Haramain faham gini, Imam Amidi faham gini. Tapi kedua-duanya tidak berpegang dengan pendapat tu. Mereka hanya berbeza pendapat dalam memahami hakikat mazhab yang keempat tu macam mana. Sekarang begitu juga dalam masalah Al-Karhi ni, iaitu sekiranya dia awal waktu elok, akhir waktu elok, tengah-tengah gila. Macam mana? Elok azan zuhur, dia pun semayang, memang mukallaf. Pukul 2 dapat berita mengejut, duit dalam bank dah tak ada. Dia ingat ada lagi, dia nak keluar-keluar, tak ada, gila terus kan? Menyanyi-nyanyi gembira, rupanya dah gila. Kemudian pada pukul 2.30, pukul 2 gila, 2.30 orang datang berubat. Pukul 3.30 dekat nak masuk asar tu, akhirnya dia kembali menjadi tidak gila. Berkat dengan apa nama doktor datang berubat tu, pukul 3.30 elok balik. Jadi tengah-tengah gila. Jadi macam mana? Dia tidak berkekalan mukallaf, tetapi di akhir waktu dia mukallaf. Cuma tengah-tengah dia tidak menjadi seorang mukallaf. Awal waktu mukallaf, akhir waktu mukallaf, tengah-tengah tidak mukallaf. Jadi di sisi Al-Karhi macam mana? Orang ni sembahyang yang dibuat pada awal waktu tu, kita nak ukur sembahyang yang wa muqtada dhalik anna sifat at-taklif law zalat ba'da al-fi'li wa 'adat fi akhir al-waqti yakunu aidan farda wa kalamul musannif ya'bah li'annahu syarata baqa'ahu 'ala sifatil wujubi ila akhir al-waqti wa sabaqahu al-Amidi wa sahibul Hasil wa Ibn al-Hajib ila hadhihi al-ibarah. Tetap juga menjadi perbuatan yang wajib. Ini berdasarkan apa yang kita faham daripada gaya bahasa Imam Ar-Razi. Yang Imam Ar-Razi menceritakan apakah pendirian Al-Karhi. Walaupun begitu, kalam pengarang Minhaj Al-Usul. Siapa pengarang Minhaj Al-Usul ni? Kalau tiba-tiba tak tahu, jangan. Imam Al-Baydawi. Walaupun begitu, kalam pengarang Minhaj Al-Usul menolak kefahaman yang diutarakan oleh Al-Imam Ar-Razi. Sebab cara Imam Ar-Razi tulis, kita faham bila baca cara Imam Ar-Razi tulis, bahawa Al-Karhi tidak mensyaratkan mesti berterusan taklif itu. Yang penting
awal taklif, akhir taklif. Itu yang penting. Tengah-tengah gila tak ada masalah. Tapi ayat Imam Baydawi pula ketika beliau menceritakan tentang hakikat mazhab Al-Karhi, tak begitu. Seakan-akan mensyaratkan mesti berkekalan taklif. Walaupun begitu, kalam pengarang Minhaj Al-Usul menolak kefahaman yang diutarakan oleh Al-Imam Ar-Razi dalam memahami kehendak Al-Karhi. Ini kerana kalam Al-Baydawi mensyaratkan kekalnya si mukallaf di atas sifat kewajipan sehingga akhir waktu solat. Cuba kita tengok balik apa namanya matan. Okey, muka surat 139 Surat 139. Wa qala al-Karhi al-ati fi awwal al-waqti in baqiya. Maksudnya la budda an yakuna at-taklif mustamirran min awwal al-waqti ila akhir al-waqti. Hadha ma fahimnahu min kalam sayyidina al-imam Al-Baydawi alladhi huwa yurid an yu'abbir ma huwa mawqif Al-Karhi. Sebab ini bukan mazhab beliau, tapi ini adalah kenyataan Imam Al-Baydawi dalam menceritakan hakikat mazhab Al-Karhi. Jadi berdasarkan gaya cerita Imam Baydawi, kita fahamnya Al-Karhi mensyaratkan kena berterusan taklif itu. Tak boleh tengah-tengah jadi gila. Kalau tengah-tengah jadi gila je, walaupun akhir terelok balik, tetap semayang di awal waktu tadi dianggap sebagai semayang sunat, bukan wajib. Tapi kalau kita buka dalam maksud dengan muntakhab, tak begitu. Gaya bahasa Imam Ar-Razi, sedangkan kitab ini, kitab apa namanya Minhajul Usul ni, ringkasan daripada kitab Al-Maqsul dengan muntakhab. Kalau tengok kitab Al-Muntakhab dengan Al-Maqsul, kita akan faham bahawa yang disyaratkan hanya pada akhir. Awal dan akhir. Awal mestilah, kalau tidak dia semayang keadaan dia mukallaf, dia macam mana? Dia mesti semayang keadaan dia mukallaf. Kalau dia semayang pada awal waktu bukan mukallaf, memang tak wajib lah. Okey, di awal waktu dia memang mukallaf. Di akhir waktu, kalau ikut gaya Imam Ar-Razi, beliau mensyaratkan bahawa menurut beliau, Imam Al-Karhi mensyaratkan nak tahu perbuatan pada awal waktu itu wajib atau tidak, tengok pada akhir. Jadi sekarang ada dua cara kefahaman ulama kita di dalam memahami apakah dia pendirian Al-Karhi. Kena disyaratkan berterusan tak taklif atau cukup dengan akhir waktu. Berdasarkan kefahaman Imam Ar-Razi, kata beliau Al-Karhi hanya mensyaratkan akhir waktu. Tengah-tengah gila pun tak apa. Kalau akhir waktu tu dia mukallaf, walaupun tengah-tengah tu gila, sembahyang pada awal waktu dianggap wajib. Tapi berdasarkan kefahaman Imam Baydawi pula, dan itu juga yang difahami oleh Al-Amidi, oleh pengarang kitab Al-Hasil. Siapa? Al-Hasil Tajuddin Al-Armawi. Dan juga Ibnul Hajib. Mereka faham mesti berlaku, mesti berterusan taklif itu. Disyaratkan taklif itu berterusan daripada awal waktu sampai akhir waktu. Okey? Jadi ada dua cara kefahaman mazhab kita. Ulama kita berbeza pendapat dalam menentukan hakikat pendirian Al-Karhi. Perlu diingatkan bahawa Al-Amidi, pengarang kitab Al-Hasil, dan Ibnul Hajib sebenarnya telah mendahului Al-Imam Al-Baydawi dalam penggunaan ayat ini. Mereka bukan Imam Baydawi orang yang mula-mula lah. Bahkan sebelum beliau sudah ada ulama yang turut menyatakan disyaratkan mesti taklif itu berkekalan daripada awal waktu sampai akhir waktu, barulah orang itu dianggap melakukan perbuatan ini wajib di sisi Al-Karhi. Wa naqala Syekh Abu Ishaq fi Syarh al-Luma' 'anil Karhi. Ni yang ketiga pula. Jadi Al-Karhi itu sendiri, pendapat beliau ni difahami dengan pelbagai kefahaman. Semuanya mengatakan inilah pendirian Al-Karhi. Orang kata dah, bukan macam tu. Dia kata dah macam ni. Tapi masing-masing mengatakan Karhi begini. Wa naqala Syekh Abu Ishaq fi Syarh al-Luma'. Siapa pengarang kitab Luma'?
Siapa pengarang kitab Syarhul Luma'? Abu Ishaq juga. Jadi sebab Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi mengarang Al-Luma' dan beliau pula menghuraikan Luma'. Beliau yang buat matan, beliau yang huraikan lepas tu. Wa naqala Syekh Abu Ishaq fi Syarh Al-Luma' 'an al-Karkhi anna al-wujuba yata'allaqu biwaqtin ghairi mu'ayyanin wa yata'ayyanu bil fi'li fa fi ayyi waqtin fa'al wa yaqa'ul fi'lu wajibah. Ni lari terus. Kalau yang dua pendapat yang mula-mula tadi, yang mereka berbeza pendapat juga dalam menentukan hakikat pendapat Al-Karkhi, mereka lagi masih mengatakan akhir waktu tu. Yang ni terus, lain terus tapi masih disandarkan kepada Al-Karkhi. Jadi kalau ingat ni sedap mesti jawab jadi doktor kata fulan dah mash, fulan dah fahim. Al-Syekh Abu Ishaq Ash-Shirazi pula di dalam kitab Syarhul Luma' telah menukilkan pandangan daripada Al-Karkhi bahawa kata Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi, inilah pendapat Al-Karkhi. Berlari terus dengan apa yang disebut oleh Imam Baydawi dengan Imam Ar-Razi. Di sisi Abu Ishaq Ash-Shirazi, apakah dia pandangan Al-Karkhi? Pandangannya adalah sesungguhnya kewajipan adalah berkait dengan satu waktu yang tidak ditentukan. Waktu tersebut akan ditentukan dengan sebab perbuatan si mukallaf. Maka pada sebarang waktu yang si mukallaf melakukan perbuatan yang diperintahkan, perbuatan tersebut akan menjadi perbuatan yang wajib. Bukan lagi tengok akhir waktu ataupun berkekalan taklif lari terus. Dia dah macam dekat dengan mazhab yang pertama dengan kedua pula dah. Dia tak ada awal waktu, akhir waktu, tak ada. Mana-mana pun boleh. Dia buat mana-mana je, bila dia buat jadi wajib terus. Jadi bilakah perbuatan itu jadi wajib? Apabila dilakukan oleh si mukallaf. Jadi yang ni lagi teruslah kenyataan yang ketiga ni berbeza terus dengan kefahaman Imam Ar-Razi dan juga Al-Baydawi. Wa naqala anhu al-qawlain ma'an al-Amidi fil ihkam. Al-Amidi telah menukilkan daripada Al-Karkhi kedua-dua pandangan yang disandarkan kepada beliau secara bersama dalam kitab Al-Ihkam. Dalam ihkam Imam disebut, dikatakan Al-Karkhi sebut begini, dikatakan juga bahawa Al-Karkhi sebut dengan pendapat yang kedua. Apa kenyataannya? Baca di bawah tu ya. Saya datangkan dalam apa? Kedua-dua pandangan yang dimasukkanlah pandangan berdasarkan kefahaman Al-Baydawi dan berdasarkan pandangan kefahaman Ash-Shirazi. Ini teks Al-Amidi dalam Al-Ihkam. Wa minhum man qala kal-Karkhi innal mukallafa iza baqiya bina'til mukallafina ila akhiril waqti kana ma fa'alahu wajiba. Berdasarkan gaya kefahaman Al-Imam Al-Baydawi, anna taklif la budda ayakun mustamiran ila akhiril waqti hatta yakuna al-fi'lu fi awal waqti wajiban wa illa fa naflun wa hukiya anhu ay wa hukiya anil Al-Karkhi aidan anna al-wajiba yata'ayyanu bil fi'li fi ayyi waqtin kan. Jadi kalau ikut yang kedua ni pula, ini berdasarkan apa yang difahami oleh Al-Imam Ash-Shirazi, bahawa Al-Karkhi mengatakan perbuatan wajib muassak ni bila dia akan jadi wajib? Apabila si mukallaf memilih waktu yang dia buat. Masuk zuhur pukul 12, dia tak nak semayang, tak wajib lagi ke atas diri dia. Dia semayang pukul 1, jadi waktu semayang zuhur yang wajib ke atas si fulan tadi adalah pada pukul 1. Dia agak hampir dengan mazhab yang pertama. Seakan-akan tak ada beza di antara pendapat Al-Karkhi dengan mazhab yang pertama. Cuma adakah di sana ada beza secara hakiki tu kena tengok balik. Tapi kalau ikutnya macam tak ada. Sebab mazhab yang pertama walaupun mengatakan wajib pada awal waktu, iaitu maksud dia perbuatan tu kena buat pada waktu ke tak? Buat pada mana-mana waktu. Dia buat saja maka selesai tanggungjawab dia. Jadi sama dengan kefahaman
Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi terhadap pandangan Al-Karhi. Jadi Al-Karhi ni sampai 3 cara faham ulama kita terhadap mazhab dia. Cara faham Imam Razi, cara faham Imam Al-Baydawi dan cara faham Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi. Qawluhu ihtajju naqra' gadan. Boleh? Sebab dah dekat nak zuhur ni, nak dekat Jumaat ni. Nak balik ke apa semua kan? Jumaat ke apa? Dah lebih kan? Kita memang terlupa ingat waktu buka puasa je. Dengan waktu subuh. Ada tu memang ingat tu. Okay, kita berhenti setakat ini dahulu. Alhamdulillah, banyak juga kita baca ni. Dan esok kita akan sambung baki wajib muasa'. Dan kita akan sambung, insyaAllah saya jangkakan kita akan boleh habiskan juga fardul ain dengan fardul kifayah. Dan kalau sempat, kita masuk terus pada muqaddimatul wajib esok. Okey. Saya jangkakan hari ini kita baca, besok hari Sabtu, hari Ahad, mungkin hari Isnin kita akan habis. Isnin berapa bulan? 13. Isnin, saya akan sedar upaya bulan Isnin. Baik, saya rasa sebab ada masa untuk merajah, sebab hari Rabu dah nak biasa kan. InsyaAllah. Moga diberkati Allah Azza wa Jalla. Ada semalam soalan sebelum kita tutup? Akhwat semua faham? Akhwat okey? Sedih je baca kitab usul fiqh ni. Tertekan ke? Okey kan? Kalau baca seorang-seorang lagi tertekan. Jadi kita kongsikan tekanan itu kepada semua. Ya. Jadi bila baca ramai-ramai ni bukan aku seorang je tekan, ramai lagi yang tertekan. Oh, relax sikit lah. Dan bila kita dengar huraian tu, moga-moga dapat faham lah. InsyaAllah. Cuma saya memang tak ada tekanan langsung lah. Saya menghurai dengan penuh gembira tanpa sebarang tekanan. Seronok sahabat ada peksa kan. Saya tak ada peksa, sedih rasa. La tatamanna liqa al-adu was'alullaha al-afiyah. Okey, semoga diberkati Allah. Kita akan bertemu besok pada jam 7.30. Okey. 7.30 tu okey ke waktunya? Boleh kot 7.30. Saya habis-habis kelas Syekh Usi, saya datang sini terus. Okey, dalam 7.30 lah selalunya. Yang tadi pun Syekh habis, saya sampai-sampai sini pukul 7. Jadi dah lah 7.30. Kita mula insyaAllah. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullam ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافل اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.